diorang telah pun disembelih satu persatu. Sewaktu Nelson ni menyorok di dalam semak tu lah, tiba-tiba Nelson ni macam terdengar ada satu bisikan tau. Nyuruh Nelson ni untuk panjat bukit lagi tinggi. Assalamualaikum guys, so welcome back to the Candice channel. Ni saya tak tahu korang alert atau tak mengenai kisah yang berlaku, kisah yang agak sadis, tragik yang berlaku di Papua, Indonesia. Okay, jadi Nisa nak ulaskan sedikit lah mengenai apa yang terjadi. Kes ni berlaku di Papua, Indonesia. Nisa baca komen ramai yang tanya, Papua ni dekat mana? Okey, jadi Papua ni terletak betul-betul di hujung timur Indonesia. Jadi kisahnya ada satu pasukan diarahkan untuk pergi ke sempadan Papua. Total yang pergi tu 9 orang. Pada 2 Mac, okey, pada pukul 4 suku pagi, 9 sahabat ni tengah tidur tau. Tiba-tiba kawasan diorang tidur tu, tempat diorang tidur tu dikepung oleh 10 orang pengganas yang dikenali sebagai KKB, okey. Jadi ramailah yang tanya apa itu KKB. Okey, jadi KKB ni bermaksud kelompok kriminal bersenjata. Jadi diorang ni sebenarnya orang yang nak tuntut kemerdekaan. Kalau Nisa nak cerita pasal sejarah panjang lah sampai besok pun tak habis. Papua ni ada kawasan yang dah merdeka, tapi ada kawasan yang still belum merdeka lagi. Okey, jadi kawasan yang belum merdeka ni lah yang diorang ni agak ganas lah. Okey, diorang ni lah yang serang 9 orang sahabat ni semasa mereka sedang bekerja. Diorang ni memberontak. Benda ni agak mengejutkan lah. Pada pukul 4 suku pagi tu diorang dikepung oleh 10 orang KKB ni lah. Dan Nelson salah seorang daripada 9 orang tu yang terselamat, satu-satunya yang terselamat. Nelson berkata, okey, pukul 4 suku pagi tu Nelson tersedar, okey, di mana mereka telah pun dikepung oleh 10 orang KKB ni. Seorang-seorang kawan-kawan dia telah pun dipukul dan juga mereka telah pun disembelih satu persatu. Macam mana Nelson ni boleh terselamat? Katil Nelson ni terletak di hujung sekali. Jadi Nelson lah dapat menyaksikan bagaimana seorang demi seorang sahabat dia dipukul dan disembelih oleh KKB ni dengan kejam. Nelson ni amat bernasib baik disebabkan katil di hujung sekali, jadi dia sempat melarikan diri. Okey, meloloskan diri. KKB ni perasan tau Nelson ni lari. Jadi diorang cuba kejar Nelson. Okey, dan Nelson sempat menyorok di dalam semak. Okey, sewaktu Nelson ni menyorok di dalam semak tu lah, tiba-tiba Nelson ni macam terdengar ada satu bisikan tau. Bisikan yang menyuruh Nelson ni untuk pergi panjat bukit lagi tinggi untuk selamatkan diri. Nelson ni pun dengarlah kata bisikan tu yang dia pun sendiri tahu dari mana datang suara bisikan tu. Dia pun pergi panjat lagi kawasan tinggi. Jadi itulah sebabnya Nelson ni boleh terselamat. Nelson ni telah berada di puncak untuk menyorok daripada KKB ni. Jadi pada pukul 7 pagi, Nelson ni rasa macam mungkin dah tak ada dah kot penyerang tu kan. Okay, jadi dia pun turun perlahan-lahan, dia turun ke bawah nak tengok lah kalau kawan dia ada yang terselamat ke apa. Tapi sayangnya itulah, Nelson kata itu salah satu benda yang dia tak pernah tengok, benda yang dia tak pernah jangka akan terjadilah, yang dia tak pernah lihat. Di mana dalam bilik tu dipenuhi dengan darah yang sangat banyak dan semua ke-8 sahabat dia semuanya mati. Sangat-sangat tragik lah benda tu, okay? Dia pun tak sangka benda tu boleh jadi. Pada pukul 7 pagi itulah Nelson cuba cari apa benda cara yang dia boleh buat supaya dia dapat selamatkan diri. Dia masih dalam keadaan trauma atau kurang. Masa dia panjat bukit tu pun dia menggigil-gigil sebab dia ketakutan. Jadi pada pukul 1 petang, Nelson ni tiba-tiba dia dapat ilham di mana dia menggunakan CCTV yang terdapat di Menara Pencawang untuk meminta bantuan. Dia hantar kod SOS. Berbagai-bagai cara lah yang Nelson ni gunakan supaya orang sedar, orang alert bahawa dia dalam keadaan kecemasan masa tu. Semua sudah dibantai. Abang, jemput saya. Hancur semua. Pada hari Sabtu 5 hari bulan Mac, barulah helikopter datang ambil Nelson ni untuk dibawa pulang. Selama 3 hari jugalah Nelson ni berjuang seorang diri. Ada ke atas bukit tu
bersama dengan banyak-banyak kawan-kawan dia. Okay, dia tak dapat nak buat apa. Okay, kalau jadi dekat kita sini pun kita pun tak tahu macam mana. Yelah, sebelum ni macam elok-elok makan, minum, happy-happy dengan kawan-kawan, tiba-tiba keesokannya tengok kawan-kawan kita mati dalam keadaan yang sangat tragis. Are you all my personal dreams? Semua 88 mayat telah pun dibawa turun dan dia telah pun dibawa pulang kepada keluarga masing-masing dan telah selamat dikebumikan lah. Sama-sama ucapkan takziah, dan pada yang beragama Islam kita sedekahkan Al-Fatihah buat mereka dan semoga keluarga mereka diberikan tahap kesabaran yang tinggi. Tabahlah dengan ujian yang diberi ni. Okay, misal dia dah terbaca kenapa tak ada iringan askar kalau dah tahu tempat tu bahaya. Ada yang kata sudah, tapi tak semua ada sebab kawasan tu sangat luas dan aksesnya susah terjangkau, hanya bisa menggunakan helikopter. Dan di situlah pengganas bersembunyi. Jadi ni ada komen dia kata kalau di Malaysia sudah ada anggota keselamatan yang escort atau menjaga pekerja tu sebab terlalu jauh di dalam. Okey, jadi ada yang komen dia kata dekat Indonesia pun ada juga. Jadi ini kesalahan company yang lalai. Sepatutnya memang di escort, tapi disebabkan syarikat tu sendiri yang lalai. Okey, jadi itulah tak sangka lah benda ni akan terjadi. Okey, selama 3 hari tu memang kalau kita dengar macam kejap je 3 hari, tapi bagi Nelson sebenarnya 3 hari tu ibarat 3 tahun sebenarnya untuk dia. Yelah, dia seorang diri di atas tu dengan dalam keadaan yang takut. Bila-bila masa anytime je pasukan KKB ni boleh datang serang dia balik. Okay, sebab dia orang dah tahu pun yang Nelson ni larikan diri. Anytime dia orang boleh datang balik. Tapi itulah betapa kuat dan tabahnya Nelson ni seorang-seorang atas bukit tu, still minta juga bantuan SOS melalui CCTV yang ada. Dia boleh dikategorikan sebagai pejuang hebat lah Nelson ni. Okay, mereka masih belum subscribe dan follow TikTok Lekainis, boleh subscribe dan follow. Okay, jadi itu saja daripada Nisa untuk video kali ni. So kita jumpa lagi video akan datang. So bye, Assalamualaikum and stay safe. Picnic with my best friend.